Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube. Hari ini Isnin, poligami. Untuk hari ini Kak Yani nak ulas tentang satu soalan. Kak Yani, daripada tahun lepas lagi, setiap kali saya utarakan permasalahan suami yang kurang adil, tak dapat nak beri masa yang cukup untuk saya, tak dapat nak beri giliran nafkah, giliran bermalam dan nafkah zahir yang cukup untuk saya. Setiap kali saya utarakan isu ini, suami akan bertindak mengajak atau menyuruh saya failkan cerai di mahkamah. Jadi apa yang saya harus lakukan? Okay. Soalan ni dah ditanya banyak kali. Ada setengah tu yang kata, Kak Yani, suami saya bagi nafkah zahir cukup, nafkah batin yang tak cukup dan sebagainya lah. Isunya di sini, setiap kali saya komplain, saya ajak bincang, saya ajak suami saya berbual-bual dan berkomunikasi, berdiskusi tentang hal ini, suami akan minta saya failkan penceraian. Tidak adakah persoalan lain selain daripada isu nak cerai ni? Kenapa lelaki ni dulu lain, dulu masa nak kita meminta-minta, merayu-rayu, tapi sekarang dia seolah-olah dah tak sabar-sabar nak saya keluar daripada hidup dia. So apa yang saya harus lakukan? Soalan ni Kak Yani nak berespon begini buat sahabat-sahabat wanita, isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay? Kalian adalah wanita yang diangkat tinggi oleh Rasulullah. Kalian adalah wanita yang diangkat tinggi oleh Allah. Allah cipta kalian dekat dengan rusuk. Dekat dengan rusuk. Memang dari tulang rusuk pun. Jadi dekat di samping seorang lelaki. Kadang-kadang lelaki ni kita kena faham psikologi mereka. Seorang lelaki ni dia memang tak suka isterinya banyak komplain. Kalau isteri kedua tu yang jenis over demand dan over claim. Bukan bermakna mereka over demand tu over berbenar. Ada setengah tu elok je, okay? Cumanya satu masa dulu sebelum perkahwinan suami dengan isteri kedua, yelah, orang tengah bermulut manis kan, nak mengajak-ngajak kita nak berkahwin. Macam-macam lah janjinya, bulan, bintang, matahari, planet Pluto dan planet Pluto dan sebagainya. So apabila dah janji, mereka rasa macam mesti kena buat lah kan. Kita kan isteri, kita kalau tak kita nak claim janji kita tu dengan siapa lagi. Tapi selepas pernikahan suami dengan isteri kedua dan diketahui oleh isteri pertama, rupa-rupanya didapati isteri pertama tak boleh nak bertenang, isteri pertama tak boleh nak menerima dengan baik, isteri pertama tak mampu untuk memberi giliran yang baik dan mudahkan giliran yang baik itu kepada suami. Maksudnya dia tak mudahkan giliran bermalam untuk suaminya kepada mana-mana isteri. Jadi kerana itu menyebabkan suami sangat sukar nak beri giliran secara adil, walau bertahun-tahun telah dicuba. Surah An-Nisa ayat 129. Kak Yani suka highlight pasal surah ni sebab dengan surah inilah melegakan banyak rasa. Kenapa kenapa suami saya tak mampu nak beri giliran yang sama adil macam nombor satu? Okay? Kerana surah An-Nisa tu lah, lelaki tidak akan mampu melayani kita sama rata dengan semua isteri-isteri. Tak boleh. Takkan bolehlah jadi macam tu walaupun mereka berusaha bersungguh-sungguh. Okay? So berbalik kepada ayat, adakah saya apa yang saya perlu lakukan kalau suami dah suruh-suruh saya minta cerai, dah suruh-suruh saya filekan, dah suruh-suruh saya pergi mahkamah, apa yang saya nak kena buat? Isunya di sini adalah lelaki ni kadang-kadang bila dia dah pujuk elok-elok, dia dah cakap elok-elok, dia dah explain elok-elok, dia dah bincang elok-elok, lelaki ni tak banyak sangat ayat, dia bagi 1-2 ayat pada dia, itu dah habis bincang lah kadang-kadang. Okay? Dan perempuan ni pula, hasil perbincangan bagi dia nak ikut cakap dia nak akhirnya perbincangan itu mesti berakhir dengan apa yang dia mahu, bukan apa yang suami mahu. Tapi tapi suami tak nak. Suami nak ikut cakap dia kan. Dah namanya pun ada perkataan taat tadi tu kan. So apabila isteri itu tak dapat apa yang dia nak, dia semakin banyak suara lah keluar. Bila dah banyak suara keluar, mulalah macam-macam lagi persoalan yang timbul dan akhirnya menyebabkan suami rimas.
Endingnya suami kata, tak apalah kalau susah sangat, rasa saya tak boleh nak beri keadilan, rasa saya tak boleh nak beri apa yang awak nak, filekan je lah cerai. Pergi je lah dekat mahkamah, filekan cerai. Itulah timbul persoalan seperti itu. So, akhirnya cadangan Kak Yani lah. Ada dua je cadangannya. Pertama, nak suruh apa? Kalian nak apa? Kalian nak apa? Okay, tuan-puan nak apa? Tuan-puan pula. Puan-puan. Puan-puan nak apa? Kakak-kakak, adik-adik ni nak apa? Nak cerai ke nak bertahan? Kalau nak cerai, istiharah. Mulakan tindakan untuk bercerai. Okay, apa tindakan untuk bercerai? Istiharah. Minta dengan Tuhan jalannya. Apakah sebenarnya yang Allah mahu tunjukkan daripada segala yang berlaku ni. Kadang-kadang jawapan persoalan istiharah tu dia tak berlaku pada ketika itu. Selepas beberapa bulan baru didatangkan jawapan-jawapan dan isyarat-isyarat bagaimana yang Allah mahu kita respon dengan ujian yang diberi. So kita kena terus buat istiharah dan perlu yakin Allah akan datangkan jawapan-jawapan yang terbaik buat kita. Okay, apabila kita dah dapat yang kedua, bila kita dah dapat jawapan, kita rasa-rasa inilah jawapannya. So kita kena bulat. Kalau stay dengan keadaan, stay tu bertahan dengan keadaan yang tepat, dengan metod yang tepat. Kalau bercerai, terus pergi filekan cerai. InsyaAllah, kalau betul jawapannya bercerai, minta Allah permudahkan urusan penceraian tersebut. Okey. Jadi jangan kerana sayang, bukan bermakna tak boleh nak bertahan, nak apa? Nak dindong-dindong kerana sayang. Kalau sayang, kalau betul-betul sayang, tak kira apa yang berlaku tu pun biar je lah. Maksudnya saya sebab kita sayang kan. Orang yang sayang ni dia akan memberi, dia akan ada cinta yang memberi. Okey, contoh kita sayang anak. Bila kita sayang anak, kita tahu anak kita pergi ke bandar. Okay, contoh untuk sahabat-sahabat saya yang dah berusia, sampai satu masa dia tahu anak dia kena cari kerja. Cari kerja bukan di sini, bukan di kampung, tapi di bandar. So dia akan lepaskan anak dia mencari kebahagiaan anak dia di bandar. Kerja bagus, berkeluarga, balik jumpa dia sekali-sekala. Itu apa? Cinta memberi. Dia, bila anak tak mampu nak jaga dia pun, dia akan cakap, tak apa, mak boleh jaga diri mak sendiri. Itulah cinta memberi. Bukanlah bermakna kalian bolehlah kata orang nak lepaskan suami tu tak balik berbulan-bulan. Tak. Tapi sekurang-kurangnya kita kena faham, bila kita cinta memberi, kita suka suami kita rasa bahagia. Kita suka suami kita rasa bahagia. Biarkan dia rasa bahagia. Dan apabila dia balik rumah kita, kita layan dia dalam keadaan tenang, tak merungut, tak marah-marah, dia pun akan rasa bahagia, dia akan rasa tenang. Gitulah. Jadi soalannya nak bercerai atau tidak, soalan ini akan berbalik kepada kakak-kakak sendiri, akan berbalik kepada adik-adik sendiri. Terpulang, nak pilih yang mana? Nak pilih bertahan atau nak pilih bercerai? Kalau rasa nak pilih bertahan, bertahanlah dengan benar-benar bertahan. Jangan dirungut-rungut, jangan diungkit-ungkit. Berkomunikasilah sekali-sekala, mungkin dalam 4 bulan sekali. Kalau nampak suami tetap dengan keputusan tak nak bagi giliran bermalam pada kita, then sabar. Kalau rasa tak boleh, keluar daripada hidup dia. Okay? Kita pun tak merungut, kita pun tak rasa terbeban kan. Kita pun tak rasa nak marah-marah, sebab kita rasa macam tak guna pun aku bertahan dalam keadaan aku tak mampu untuk bertahan. Sebabnya aku ternanti-nanti seorang lelaki yang datang bertanya khabar, fight untuk aku, datang kata orang menggauli aku dengan sebaiknya sehingga aku rasa cukup dengan kehadirannya. Sekiranya ini yang kita mahukan, suami kita tak boleh beri, keluar daripada kehidupan suami tu. Tak salah pun perceraian tu sebenarnya. Jangan risau. Buat sahabat semua yang mana yang belum ada jawapan, teruskan istiharah. Dan moga-moga Allah akan permudahkan urusan kalian. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Kak Yani, Haryani Isnin Poligami. Jumpa lagi. Tekan subscribe, tekan loceng. Alright. Assalamualaikum.